Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okay, hari ini saya nak kongsikan 3 kelebihan tanam nenas dalam polybag. So tengok dia ni sampai habis, okey. Okey, kelebihan pertama ialah anda boleh tanam kat mana-mana yang anda nak tanam. Anda tak perlu spesifik area ataupun anda tak perlukan tempat tanah khas untuk tanam tanas. Anda just perlukan polybag dan juga tanah lah. Tanah ni anda boleh beli tanah yang kat kedai ataupun anda boleh buat sendiri tanah bakaran untuk anda gunakan di dalam polybag dan anda boleh tanam je nanas ni, okey. Okey, kelebihan yang kedua, anda boleh alihkan ke mana-mana yang anda nak alihkan jika perlu. Katakanlah satu tempat tu anda nak gunakan untuk kegunaan lain, anda just boleh pindahkan je anda punya polybag ke tempat lain lah. Yang penting dapat matahari dan dapat air yang secukupnya lah, sebab nanas tak perlukan air yang banyak pun. Anda just boleh tanam dan tinggal je. Cukuplah dengan mungkin kena beberapa kali hujan sebulan ataupun seminggu sekali hujan macam tu pun dah okey dah. Okey, kelebihan seterusnya adalah berkenaan dengan tanah lah. So kalau anda tanam dekat polybag, so dia punya akar akan, dia tak merebak lah, dia cuma dekat dalam polybag. Tapi kalau anda tanam kat tanah, dia punya akar akan merebak ke tanah, dan sebab akar dia akar serabut. So once dia dah tumbuh kat dalam tanah, anda memang takkan boleh cabut lah. So kalau macam orang yang tanam dalam kuantiti yang banyak, biasanya dia sama ada dia akan racun dan bakar, lepas tu tanam nenas lagi, ataupun dia takkan cabut lah. Senang ceritanya, sebab once dah tanam dekat tanah memang tak boleh cabut. Anda cuma boleh hapuskan dengan racun dan bakar sajalah. So kalau anda tanam dalam polybag, dia tak ada isu tu lah, sebab anda just boleh buang je dia punya akar ni dekat mana-mana. Lepas tu just biarkan je lah, nanti dia akan mati sendiri. Atau macam ni, anda biar je, dia akan keluar anak-anak ni untuk anda dapatkan anak yang baru. Sebenarnya ini kalau anda biarkan pun, ini boleh besar dan boleh menjadi pokok induk baru lah. Lepas tu dia boleh mengeluarkan buah juga. Tapi tak cantik lah, sebab macam ni makin lama makin keratas, makin lama makin keratas lah, macam tak cantik. So better nanti kalau dah panjang anak dia ni, lebih kurang 1 kaki, kita boleh cabut dan tanam dekat polybag yang baru lah. So yang kita dah tuai ni, dia punya induk lebih kepada untuk kita dapatkan anak pokok yang baru je lah, ataupun dipanggil sulur nanas lah. Okey, ini contoh yang saya tanam dekat tanah. Kalau dekat tanah ni sebenarnya memang pokok dia lagi gemuk lah, sebab ni sebenarnya sangat terlampau dekat. Sepatutnya dalam 2 kaki kot. Okey, saya pun tak tahulah. Tapi kalau macam ni kira dekat sangat, tapi tak apalah. Tapi yang ini kalau sebab once dia dah besar macam ni, memang tak boleh buat apa lah. Memang tinggal tunggu dia besar. Tunggu buah. Dia dah buah, kita petik. Lepas tu kalau nak hapuskan, sama ada kita potong, nanti dia akan tumbuh tunas baru lah. So memang tak boleh cabut. Compare dengan yang kalau tanam dalam polybag, kita boleh cabut, boleh alihkan ke tempat lain lah. Kalau macam ni memang tak boleh buat apa lah. Kalau nak hapuskan, nak tanam benda lain, memang kita kena potong, bakar kawasan tu untuk matikan dia punya akar lah. Kalau tak, memang tak dapat lah. Nak cabut memang tak mampu lah, sebab akar dia memang kuat kalau tanam dekat dalam tanah. Okay, ini contoh benih nanas yang saya tengah akar kan. Kalau tengok sini ada akar yang tengah nak tumbuh lah. So nanti kalau akar dia dah panjang sikit, saya dah boleh pindahkan ke polybag lah. Ada lagi beberapa lah. Ada lebih kurang 1, 2, 3, 4, 5, 6 jual lepas. Ada lagi 10 anak pokok lah lebih kurang untuk saya tanam dalam polybag. So untuk bekalan tahun hadapan, sebab dia ambil masa lebih kurang 12 bulan untuk dia tumbuh dan juga untuk berbuah lah. Okey, dari segi penjagaan ataupun pembajaan sebenarnya tak ada beza pun. Kalau macam saya punya sebelum ni, yang ini dah kira yang tanaman yang kedua, atau yang kedua lah. Dah anak-anak dah sulur dia lah. Sebelum ni saya dah tuai juga. So untuk baja, biasa saya paling pun dalam sebulan sekali saya campak sikit saya campak sikit baja organik untuk dia membesar lah. Kalau tak, sebenarnya kalau tak baja sangat pun dia okey je, tapi lambat sikit lah. Okey, masa untuk berbuah, biasanya kalau yang macam sebelum ni, dia ambil masa lebih kurang 12 bulan, lebih kurang setahun ataupun setahun lebih, tanpa hormon tanpa hormon. Yang ni yang tak ada hormon, so dia akan bergili-gili lah, sebab dia takkan, sebab memang saya sengaja tanam dia bergili-gili ataupun tak serentak. Pertama sebab pada saya, sebab untuk makan sendiri lah. Bila untuk makan sendiri, konsepnya ialah
kita nak supply yang berterusan, kita tak nak serentak banyak compare kalau untuk orang yang tanam untuk jual, tu lain lah, memang kita nak serentak. So bila nak tanam kat kebun yang banyak serentak, memang kena guna hormon lah. So bila guna hormon, dia akan berbuah secara serentak. Compare dengan kalau macam ni beberapa sikit je, ataupun katakanlah ada 20 polybag, kita nak serentak, kita biar je. So dia akan bersilih ganti lah. Kita akan ada sentiasa ada bekalan nenas untuk dimakan lah, macam tu. Konsepnya macam tu lah. Okay, ni just selitan sikit ni. Percubaan saya untuk tanam pokok pisang dalam polybag. Ini umur dalam sebulan, bukan tak sampai sebulan lah, lebih kurang. Ini pokok pisang tanduk. So nanti kita tengok hasilnya. Mungkin dalam video akan datang saya akan tunjukkan lah progression pokok ni macam mana, jadi ke tak jadi ke. Okay. Okay lah, tadi 3 kelebihan tanam pokok nanas dalam polybag. Jika ada salam, jangan komen, dan apa pandangan anda kalau tanam nanas di dalam polybag. So anda boleh nyatakan dalam komen. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.